Selamat malam Sarawak, hari ini 24 Oktober 2020, jam 8 malam. Ini berita Didi Weekly dan kita berasa bangga kerana dapat bersama dengan anda semua sekali lagi. Saya Karen Bong akan membawa rangkuman berita utama yang berlaku di Sarawak di sepanjang minggu ini dalam tempoh 17 hingga 23 Oktober untuk perhatian anda semua. Saya mulakan dengan berita ini. Kerajaan negeri melanjutkan 7 langkah bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS sehingga hujung tahun ini bagi membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, BKSS 4 itu melibatkan kos keseluruhan 104.84 juta ringgit di Wisma Bapak Malaysia pada semalam. Katanya, 7 langkah yang dilanjutkan itu dari Oktober sehingga Disember 2020 adalah diskaun bil elektrik bulanan kepada pengguna domestik, komersial dan perindustrian sebanyak 5 hingga 25%. Diskaun bil air bulanan kepada semua pengguna domestik, komersial dan perindustrian sebanyak 10 hingga 25%. Diskaun sewa perbadanan pemaju perumahan sebanyak 50% untuk kediaman. Bantuan RM500 sekaligus kepada pemandu e-panggilan dan guru memandu. Diskaun 50% untuk sewa pasar dan gerai. Pengecualian permit dan bayaran lesen dan akhirnya pengecualian penyewaan kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk sektor runcit yang beroperasi di premis milik syarikat berkaitan kerajaan GLC. Dengan itu, Abang Johari berharap BKSS gelombang keempat ini dapat meringankan beban rakyat Sarawak dalam kehidupan dan perniagaan. Mengenai pembangunan negeri, terdapat 3 pelancaran projek yang signifikan di Sarawak. Pertama sekali, Petros bakal lancar stesen pengisian 3 dalam 1, yang pertama di Malaysia di Kampung Daruhana, Sarawak. Yakin stesen tersebut akan mewujudkan persekitaran bersih selain membantu membangunkan ekonomi hidrogen di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, stesen pertama menyediakan pengisian fosil, kedua pengisian elektrik untuk kereta elektrik dan ketiga pengisian hidrogen. Menurut Abang Johari lagi pada Majlis Pecah Tanah stesen pertama pada 20 Oktober, stesen seumpama kedua dirancang diwujudkan di Batu Kawah dan projek di Daruhana ini dijangka beroperasi tahun hadapan. Pada hari yang sama, Majlis Pelancaran dan Pecah Tanah bagi Menara Pagau Dayak serta Kompleks Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR turut diadakan di Jalan Ong Tiang Sui. Pembinaan Menara Pagau Dayak dengan kos RM36 juta merupakan satu projek yang sangat signifikan dalam pembangunan masyarakat Dayak di Sarawak. Abang Johari berkata, ia juga salah satu usaha kerajaan negeri untuk melibatkan masyarakat Dayak di dalam lanskap baharu ekonomi tanpa meminggirkan kebudayaan Dayak. Katanya lagi, Menara Pagau Dayak yang menempatkan 2 bangunan 9 tingkat milik Yayasan Kebudayaan Dayak dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak itu seiring dengan usaha Sarawak untuk menjadi negeri paling maju di Malaysia menjelang 2030. Dalam pada itu, bangunan UNIFOR bernilai RM70 juta di atas tanah seluas 1.214 hektar akan menjadi platform kepada ketua-ketua agama berkaitan untuk berkumpul dan berbincang mengenai agama serta cara hidup menurut beliau. Ujarnya, dengan cara hidup yang kini semakin berubah oleh kerana peredaran massa serta pengaruh media sosial, platform agama memainkan peranan dalam usaha mengekalkan terutamanya perpaduan pelbagai kaum dan agama. 2 buah rumah panjang 48 pintu di Pasai Siong di Sibu musnah dalam kebakaran yang berlaku pada Isnin lepas.
Kebakaran itu dikatakan bermula dari rumah Jelian yang mempunyai 28 buah pintu dan merebak ke rumah Langi 21 pintu yang terletak bersebelahan. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sarawak, pihaknya menerima laporan kebakaran pada jam 1.54 tengah hari. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah diketuai Suna Kaha dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran di lokasi yang terletak kira-kira 20 minit dari balai. Anggaran kemusnahan akibat kebakaran adalah 80% dan turut memusnahkan 15 buah motosikal, 3 buah kereta, sebuah lori 3 tan dan sebuah van. Didi Weekly berehat sebentar. Seterusnya nanti kami bawakan berita politik. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata pilihan raya negeri ke-12 akan tetap diadakan sebelum tempoh Dewan Undangan Negeri DUN ke-11 berakhir pada April 2021. Beliau berkata pandemik COVID-19 yang berlaku ketika ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengadakan pilihan raya negeri apabila tiba masanya dan Sarawak telah berjaya menguruskan pandemik COVID-19 dengan baik. Ketika berucap menyempurnakan penutupan konvensyen khas Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di Dewan Saati Ibu Pejabat parti itu pada Ahad lepas, beliau berkata Sarawak harus menyerahkan semula kepada kuasa rakyat untuk menentukan kerajaan yang seterusnya. Abang Johari yang juga pengurusi Gabungan Parti Sarawak GPS mengakui keselamatan rakyat penting. Namun ujarnya, Sarawak memerlukan kerajaan yang baik untuk mengurus impak COVID-19 ke atas kehidupan rakyat serta pembangunan negeri. Beliau berkata antara langkah yang perlu diambil ialah menyekat kemasukan orang luar ke Sarawak ketika tempoh pilihan raya bagi mengurangkan penularan COVID-19. Dalam pada itu, Abang Johari masih belum tahu bila pilihan raya negeri akan diadakan. Lagi berita politik, Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP fokus untuk memastikan kemenangan di 20 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri akan datang dan 7 kerusi parlimen jika pilihan raya umum diadakan serentak. Presidennya Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien berkata pada konvensyen khas parti, kemenangan di semua kerusi tradisi milik parti tersebut perlu disampaikan kepada Gabungan Parti Sarawak GPS. Dr. Sim berkata bahawa SUPP bersedia untuk menawan kembali kerusi DUN tradisi milik parti seperti Opah, Mambong, Engkelili, Dudong dan Bawang Asan. Ia termasuk mempertahankan 7 kerusi Parlimen SUPP iaitu Bandar Kuching, Stampin, Serian, Serikei, Lanang, Sibu dan Miri. Ujar beliau, parti itu menyokong penuh Abang Johari untuk memimpin GPS pada pilihan raya negeri ke-12 seterusnya menjadi Ketua Menteri. Beliau berkata ia antara 6 resolusi yang dicapai semasa persidangan delegasi tahunan SUPP itu. Antara lain resolusi yang dikemukakan ialah menggesa kerajaan negeri memberi bantuan sekali bayar RM500 kepada semua rakyat Sarawak menggunakan hasil daripada cukai jualan negeri SST produk petroleum pada tahun 2019 berjumlah RM3.18 bilion.
SUPP juga menggesa kerajaan negeri menggunakan hasil ini untuk menubuhkan tabung khas bagi membangunkan sumber manusia dalam kemahiran teknikal, penyelidikan teknologi dan pembangunan perniagaan. Seterusnya, Parti Rakyat Sarawak PRS menyatakan keyakinan mampu mempertahankan semua 11 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri ke-12 yang bakal diadakan tidak lama lagi. Presidennya Tan Sri Dr. James Jemut Masing menyatakan keyakinan tersebut pada satu sidang media selepas selesai mempengerusikan mesyuarat ahli Majlis Tertinggi di Ibu Pejabat Parti di Kuching pada Rabu lepas. 11 kerusi DUN milik tradisi PRS ialah Paleh, Murum, Belaga, Belagus, Ngemah, Kakus, Batang Air, Tamin, Samalaju, Balai Ringin dan Bukit Pegunan. Masing yang juga Timbalan Ketua Menteri dan Adun Baleh yakin PRS boleh memenangi semula 4 kerusi parlimen milik tradisi parti jika pilihan raya umum diadakan serentak dengan PRN 12. Katanya, PRS sudah ada calon berpotensi untuk kerusi Parlimen Julau, Sri Aman, Selangau dan Lubuk Antu yang kini ditawan pihak pembangkang. Sebagai penutupan, saya bawakan perkembangan terkini COVID-19. Sarawak merekodkan 13 kes positif baru COVID-19 di sepanjang tempoh 17 hingga 23 Oktober sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 772. Terdapat 2 kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster Bah Arnab di daerah Kuching dan kluster Putra di daerah Bintulu. Namun, tiada penambahan kes baru positif COVID-19 dikesan atau dilaporkan melibatkan kedua-dua kluster ini. Pada hari Jumaat, daerah Lubuk Antu telah bertukar status daripada kuning kepada hijau kerana tiada kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala daerah Kuching dan Bintulu kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan seramai 17 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas iaitu 13 kes di daerah Kuching dan 4 kes di daerah Bintulu. Mengenai prosedur operasi standard SOP yang terkini, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah memutuskan pusat hiburan yang ingkar beroperasi melebihi jam 12.30 malam diarah tutup serta-merta. Katanya, pihak berkuasa tempatan PBT dikehendaki untuk mengambil langkah penutupan premis tersebut selama 14 hari jika melanggar arahan. Ia adalah lanjutan daripada arahan penutupan pusat hiburan yang telah dikeluarkan pada 12 Oktober lepas. PBT diarahkan untuk mengeluarkan notis pemberitahuan berhubung arahan tersebut terutama sekali bagi pusat hiburan yang melanggar SOP beroperasi melebihi jam 12.30 malam. Sekian sahaja berita Didi Weekly buat kali ini. Salam sejahtera dan terima kasih kerana telah bersama kami.